Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Bersama saya host anda, Rosimizal Nordin, dalam rancangan Influencer Japan, Jabatan Penerangan Malaysia, Wilayah Persekutuan Labuan. Influencer Japan merupakan program secara rintis yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia di seluruh negara. Program ini merupakan pendekatan yang dilaksanakan melalui media sosial, Facebook, Instagram dan Twitter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Zulfaizal ke studio kita pada pagi ini. Ya, terima kasih atas jemputan Jabatan Penerangan dalam program Influencer at Japan. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Zulfaizal kerana sudi meluangkan masa kepada kita bagi membincangkan isu topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu pengucapan awam. Tapi sebelum kita meneruskan Cik Zulfaizal, tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu pengucapan awam. Mungkin Cik Zulfaizal boleh memperkenalkan diri kepada penonton Influencer Japan. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Rosimizal. Saya Muhammad Zulfaizal bin Abdul Manan, merupakan pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan. Dan hari ini sebelum pergi jauh, saya ucapkan ribuan terima kasih terhingga kepada Jabatan Penerangan Malaysia Labuan kerana sudi untuk menjemput saya untuk bersama-sama dalam program Influencer at Japan yang hari ini khusus lebih kurang menceritakan mengenai pengucapan awam. Jadi mungkin serba sedikit sebelum saya pergi lebih jauh atau kita berkongsi lebih jauh mengenai pengucapan awam. Keterlibatan saya khususnya dalam bidang pengucapan awam ini, minat ini sebenarnya bermula sejak sekolah lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, dan saya banyak terlibat di sekolah menengah dalam pertandingan pidato, debat, bahas ala parlimen. Suatu ketika dulu kalau sekolah-sekolah ini terlibat bahas ala parlimen, kemudian ada pertandingan forum. Jadi di sanalah bermulanya minat dan keterlibatan saya secara serius berkenaan pengucapan awam. Kemudian sewaktu melanjutkan pelajaran di pengajian tinggi, saya juga terlibat dalam beberapa siri pertandingan di antara IPTA di Pantai Timur, khususnya juga dalam pertandingan debat ala parlimen dan sedikit sebanyak pertandingan syarahan atau pidato. Dan habis sahaja belajar, kita balik ke Labuan. Di Labuan pun saya juga terlibat banyak juga siri-siri pertandingan, khususnya dalam pertandingan pidato belia. Saya pernah mewakili Labuan pada tahun 2006 ke peringkat kebangsaan. Kemudian di peringkat Japan sendiri, Jabatan Penerangan, dahulunya ada debat kenegaraan, debat komuniti pada tahun 2005-2006, begitu rasanya. Saya juga pernah mewakili Labuan bersama dengan beberapa rakan dalam pertandingan debat ala parlimen anjuran Jabatan Penerangan. Dan di samping itu juga harus kita ingat bahawa pengucapan awam bukanlah semestinya juga pertandingan, tetapi adalah keterlibatan dalam kita memberikan ceramah, ucapan dan sebagainya. Jadi itu antara serba sedikit atau pengalaman saya dan keterlibatan saya dalam pengucapan awam ini khususnya. Jadi amat bersesuaianlah dan bertepatan dengan tetamu jemputan kita pada hari ini yang akan membincangkan dengan topik pengucapan awam. Okey, Cik Zulfaizal, umumnya topik yang kita bincangkan pada hari ini sebenarnya daripada aku sekolah lagi ke alam universiti dan sehingga ke alam pekerjaan itu sendiri. Sering kita dengar perkataan pengucapan awam itu. Jadi apakah maksud sebenar pengucapan awam itu sebenarnya? Okey, terima kasih saudara Rosimizal. Jadi bila kita bercakap mengenai pengucapan awam, ianya adalah satu jenis ucapan yang mana ia mesti mempunyai maklumat dan apa itu tujuan kita buat ucapan. Jadi selalunya bagi setengah orang berpendapat ataupun membuat persepsi bila kita cakap mengenai pengucapan awam, ianya lebih kepada pertandingan. Kan? Namun bagaimanapun pengucapan awam ini sebenarnya bukan sahaja pertandingan, tetapi ianya adalah sebarang bentuk ucapan yang mana kita ingin menyampaikan maklumat kepada seseorang. Jadi bila kita ingin menyampaikan suatu maklumat, ia dikira sebagai ucapan. Dan bila kita melibatkan audien, maka kita boleh katakan ia pengucapan awam. Jadi pengucapan awam ini sesuatu yang amat penting, bukan sahaja untuk pertandingan sebenarnya, tapi kepada setiap individu. Bagi saya sesuatu yang penting dalam kita bekerjaya sebagainya, seperti Cik Rosimizal pun sendiri mempunyai skill kemahiran pengucapan yang baik. Jadi ini adalah merupakan elemen-elemen. Namun
setiap seorang mempunyai kaedah, cara yang tersendiri, mempunyai keunikan, kekuatan pengucapan awam yang tersendiri. Namun apa yang lebih penting adalah kita faham asas pengucapan awam ialah kita mempunyai maklumat dan apa itu tujuan ingin kita sampaikan dalam ucapan. Okey, itu sebab sedikit berkenaan dengan maksud pengucapan awam itu. Bukan sahaja maksud Cik Faizal adalah bukan sahaja kita mengikuti pertandingan, tetapi maklumat itu disampaikan melalui seorang individu kepada individu yang lain dan tujuan maklumat itu disampaikan. Okey, Cik Zulfaizal, dan seperti yang Cik Zulfaizal katakan tadi, bukan sahaja melibatkan pertandingan ataupun conference dan sebagainya. Jadi pengucapan awam ini kita ingin tahu apakah jenis-jenis pengucapan awam itu. Mungkin Cik Zulfaizal boleh terangkan. Okey, terima kasih sekali lagi. Jadi kalau kita berkata berkaitan dengan pengucapan awam, dia banyak jenis. Ucapan biasa ataupun kita pada seperti ini juga merupakan salah satu bidang bagi saya merupakan pengucapan awam. Kemudian kita ada syarahan ataupun kita ada ceramah-ceramah kalau sebagai pemimpin masyarakat berucap di hadapan masyarakat. Kemudian jika mungkin di bangku sekolah kita ada pertandingan, syarahan, pertandingan pidato yang biasa kita dengar, debat, dan mungkin kalau kita sebagai seorang facilitator, kita akan ada pemudasyarah dalam mana-mana, dan ini semua kemahiran-kemahiran ataupun jenis-jenis pengucapan yang awam yang ada. Tapi sebelum saya pergi lebih jauh lagi, apa yang penting dalam setiap pengucapan awam ini ya ada tujuan. Seperti saya kata tadi. Pertama, bagi saya ada 4 tujuan asas. Tujuan asas bagi pengucapan awam yang pertama adalah kita ingin memaklumkan. Pertama, jadi memaklumkan adalah salah satu tujuan pengucapan awam. Yang kedua adalah tujuan pengucapan awam adalah untuk kita mempengaruhi. Kita ada maklumat dan bagaimana kita untuk kita mempengaruhi seseorang. Jadi ini yang kedua adalah mempengaruhi dan merupakan tujuan pengucapan awam. Dan yang ketiga adalah kita memberi inspirasi. Seorang motivator misalnya, dia akan memberikan inspirasi kepada audiensnya. Jadi ini merupakan antara tujuan-tujuan, dan seterusnya adalah menghiburkan. Penghibur merupakan seorang juga merupakan pengucapan awam, dan kita lihat ini adalah antara tujuan-tujuan utama dalam pengucapan awam. Jadi setiap orang ada tujuannya dan setiap orang ada kemahiran dan skill yang tersendiri. Begitu banyak sekali jenis-jenis pengucapan awam Cik Zulfaizal. Okey, mungkin pengucapan awam ini adalah salah satu medium daripada seorang individu untuk menyampaikan maklumat dan tujuan dia kepada audiens atau penonton. Jadi apakah komponen-komponen penting yang perlu ada di dalam pengucapan awam itu sendiri? Okey, pada saya kita merujuk kepada apa yang telah ditulis oleh seorang tokoh Aristotle pada tahun 1985 kalau tidak silap dalam bukunya The Rhetoric. Jadi dalam retorik buku itu dia telah mengisahkan ataupun menceritakan bagaimana dalam pengucapan awam ini ada prinsip asas. Jadi prinsip-prinsip asas inilah yang perlu dipenuhi. Jadi merupakan bila kita ada pengucapan awam, prinsip asas ini dipenuhi sebagai komponen utama dalam pengucapan awam. Yang pertama adalah dalam pengucapan awam kita perlu ada pengumpulan, iaitu maklumat-maklumat ini kita kumpul, bagaimana kita mengumpulkan maklumat-maklumat yang kita ada bersesuaian dengan tujuan kita punya pengucapan awam. Kemudian kita susun maklumat-maklumat. Jadi bagaimana kita menyusun segala maklumat yang kita perolehi, dan yang ketiga kita kuasai maklumat. Setelah kita ada kumpul maklumat, kita susun maklumat, kemudian kita kuasai maklumat tersebut. Jadi dan yang keempat adalah gaya bahasa kita. Jadi bagaimana gaya bahasa yang kita gunakan sesuai dengan keadaan ataupun audiens kita, tetamu kita. Jika tetamu itu misalnya adalah fasih bahasa Melayu, kalau kita menggunakan bahasa yang bombastik ataupun bahasa-bahasa yang aras tinggi ataupun menggunakan bahasa Inggeris, maka sejauh mana pun maklumat yang ada, penyusunan bahan ataupun juga penguasaan yang kita ada, namun kalau gaya bahasa kita tidak bersesuaian, maka tujuan pengucapan awam itu juga tidak sampai. Dan akhir sekali adalah penyampaian. Jadi penyampaian ini bergantung pada kita. Kalau kita lihat hari ini banyak speaker-speaker ataupun seorang pengucapan awam yang baik yang mempunyai kriteria-kriteria yang berbeza. Ada yang mempunyai humor yang baik,
Namun ada seorang yang tidak mempunyai, dia bercakap mendatar tetapi tertarik kerana oleh faktor ilmu yang dia ada. Ada seorang yang mempunyai gaya bahasa dia melalui intonasi, gerak badan dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa lima komponen dalam pengucapan awam ini harus kita penuhi, harus kita ikuti, dan ia merupakan asas seperti yang telah ditulis oleh Aristotle pada bukunya The Rhetoric. Maksudnya kita kena ada penguasai how to people conquer the topics. Ya, Okey, that's sangat right. penting sekali. Dan menarik perbincangan kita pada hari ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, hanya di Influencer at Japan. Tenangan lalu! Tukaran diskon joget! Tetakan hari kita! Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu! C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adiwira. Sada! Bertemu kembali dalam rancangan Influencer at Japan, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, Wilayah Persekutuan Labuan. Dengan topik perbincangan kita pada kali ini iaitu pengucapan awam. Bersama tetamu jemputan kita iaitu Encik Zulfaizal Abdul Manan yang akan membincangkan berkenaan dengan topik ini. Baiklah Encik Zulfaizal ya. The power of speech seperti posture, tone, pace and essence. Essence maksud dia logat tu amat penting dalam seorang individu menyampaikan maklumat dalam pengucapan awam. Jadi apakah mungkin yang perlu ada dalam diri seseorang itu untuk menguasai pengucapan awam? Okey, terima kasih sekali lagi kita bertemu di pusingan kali ini. Apa yang ingin saya perkatakan, apa yang perlu kita kuasai adalah ilmu. Jadi dalam banyak sekalipun perkara yang paling penting ini adalah ilmu. Jadi bila kita ingin bercakap suatu perkara, kita perlu banyak membaca. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyaklah ilmu-ilmu yang kita ada. Maka semakin tinggi ilmu yang kita miliki ataupun bahan bacaan yang kita ada, maka semakin luaslah apa yang ingin kita sampaikan dan lebih mudah kepada kita memenuhi komponen-komponen penting yang ada dalam pengucapan awam. Kemudian adalah strategi. Jadi dalam kita pengucapan awam, kita perlukan ada strategi. Jadi strategi yang pertama yang perlu kita ada adalah wow factor. Wow factor ini contohnya untuk kita memulakan ucapan, kita perlu ada wujudkan wow factor agar audien kita akan terus tertarik dengan apa yang ingin kita katakan. Contohnya, kalau kita seorang yang bilang mahir dalam bidang agama misalnya, mempunyai kemahiran yang tinggi dalam hadis, Al-Quran, kebiasaannya kita melihat pengucapan awam akan memulakan dengan hadis-hadis. Jadi kita akan tertanya-tanya, apakah seterusnya? What the next? Jadi itulah faktor utama. Kemudian selalunya kita juga melihat kepada kekuatan kita. Jika misalnya, saya punya kekuatan, saya lebih kepada intonasi. Maka pada permulaan speech, kita memerlukan kekuatan intonasi sebagai kita punya wow factor. Ada seorang yang punya kekuatannya adalah humor ataupun dia suka bercerita, dia ada storytelling. Setengah pengucap awam dia akan memulakan dengan cerita, dan itulah antara strategi yang perlu kita ada. Kita kenal siapa kita kenal kekuatan diri kita terlebih dahulu. Ada seorang dengan kekuatannya adalah rupa bentuk penampilan. Jadi mungkin dengan image. Jadi dia akan mulakan dengan image-nya. Jadi itulah antara strategi yang perlu kita ada, dan bila kita tahu, kita kena buat persediaan dan juga latihan. Jadi macam saya, selalunya
latihan-latihan yang saya buat adalah saya suka bercakap sendiri. Ketika dalam perjalanan saya suka bercakap dengan apa-apa isu. Salah satu latihan Cik Faizal Itulah berlatih pasukan. sendiri Berlatih depan sendiri. cermin, Membaca, melihat cermin. Mungkin posture kita boleh lihat. Dan kerana kita perlu ingat, bukan sahaja berucap tetapi adalah non-verbal kita seperti penggunaan tangan, mata, cara senyum. Kan cara senyum pun ada caranya bagaimana kita mengecilkan sedikit mata dengan melebarkan sedikit mulut sebagai salah satu elemen dalam pengucapan awam. Jadi itu antara saya rasa penguasaan yang perlu ada. Ini berdasarkan pada pengalaman saya. Jadi mungkin setengah orang mempunyai kaedah tersendiri. Namun bagi saya antaranya adalah kita perlu, paling penting adalah kita kenal terlebih dahulu kekuatan yang ada pada diri kita. Ya, betul. Seperti intonasi, tone dan posture dan sebagainya ya. Dan setelah kita sudah mengambil keperluan asas yang ada dalam seorang individu itu untuk menyampaikan suatu maklumat dalam pengucapan awam, mungkin semua dah ada ni. Semua dah ada, maksudnya dia yakin dia boleh deliver pengucapan awam itu, tetapi mungkin dia rasa gemuruh. Dia takut. Mungkin Cik Zulfaizal boleh kongsikan dengan kita tips-tips untuk menghilangkan rasa gemuruh. Jadi bila kita bercakap mengenai pengucapan awam, perkara pertama yang pasti wujud adalah gemuruh. Sejauh mana pun kita biasa, ada keadaan kita ada gemuruh. Selagi kita hidup, selagi itu ada gemuruh. Pengucapan awam yang tidak gemuruh makna dia telah mati. Selagi mana kita hidup, maka selagi itulah ada rasa gemuruh. Terutama bila kita beralih pada kelompok yang berlainan. Kalau pada kelompok pendengar yang biasa, kita mungkin ada keyakinan, tetapi bila kita beralih pada kelompok-kelompok yang lain, biasanya kita akan ada rasa gemuruh. Jadi antara tips, mungkin bagi orang Islam kebiasaannya dia akan membanyak membaca selawat dan sebagainya, tetapi antara tips yang paling penting pada saya adalah sebelum ada pengucapan awam, kita kena berlatih ataupun warm up. Jadi biasanya contoh kalau kita ingin ada pengucapan awam berucap di hadapan yang ramai orang, jadi kalau kita baru pertama kali, pastikan sebelum datang kepada majlis, kita carilah ruang-ruang yang tersembunyi untuk kita bercakap. Kita kerapkan bercakap supaya rasanya mungkin melalui kita bercakap secara bersendirian, kita punya rongga-rongga muka ini sudah ready. Jadi darah gemuruh kita ini pun akan dapat dilonggarkan sedikit. Samalah seperti kita mungkin bersukan kan, kita tidak boleh terus bersukan tanpa ada pemanasan. Jadi begitu juga ada ucapan, kita perlu ada warm up. Jadi warm up-nya adalah kita meredahkan sedikit ketegangan-ketegangan yang ada dalam badan. Sebab itu kalau kita lihat jika ada pertandingan-pertandingan khususnya pidato ataupun sebagainya, orang kerap ketandas. Dalam masa yang sama dalam perjalanan itu kita boleh lihat mimik-mimik orang semua bercakap kerana adalah untuk melembutkan atau memeredahkan kita punya gemuruh. Jadi jangan risau, kita perlu lalui gemuruh. Jadi janganlah kita jadikan gemuruh sebagai satu halangan untuk kita membuat pengucapan awam. Selagi kita tidak start berucap, selagi itulah kita tidak akan mampu untuk melakukan ucapan yang baik. Tapi apa yang penting adalah pada awal permulaan kita ucapan. Jadi kita mesti menguasai permulaan pengucapan awam kita. Jika kita menguasai pada minit pertama, minit kedua, insya-Allah pada minit-minit berikutnya kita mampu untuk mengawal gemuruh yang ada dalam badan kita. Maksudnya kita dah boleh conquer. Kita dah boleh conquer perasaan kita sendiri. Kita kena lawan perasaan yang ada dalam diri. Maksudnya kita kena berlatih latihan. Buat latihan, kerap membuat latihan. Kerap membuat latihan. Tak kisahlah di rumah ataupun di mana-mana, untuk kita develop atau kita membangunkan diri kita menjadi lebih baik dan sempurna. Okey, baiklah kita berehat seketika. Kita akan bertemu kembali selepas ini hanya di rancangan Influencer at Japan. Sebenarnya, ada tips yang anda boleh gunakan tanpa mengeluarkan sedikit wang pun untuk mendapatkan first impression yang baik. Pertama, mungkin anda selalu kelewatan waktu. Cuba datang awal. Dan ia adalah satu first impression yang sangat-sangat mempunyai impact yang tinggi yang akan merubah keputusan yang anda mungkin tak percaya pada awalnya. Dua, ialah cara anda berpakaian. Adakah anda betul-betul bersedia, serius, atau anda main-main atau asal boleh? Impression itu juga bakal merubah keputusan, perbincangan dan perjumpaan anda.
3, cara anda bercakap. Anda yakin, anda memandang mata orang, anda sebut dengan terang atau anda berbisik. Itu juga akan menyebabkan orang turut mengambil kira dalam membuat keputusan mengenai anda. 4, bahasa badan. Tak cukup tidur, malas, lemah, sakit, energi, dinamik. Itu juga akan menunjukkan bahawa anda berminat atau sebaliknya dan akan diambil kira dalam membuat keputusan. Bertemu kembali dalam rancangan Influencer at Japan, Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan, dengan topik perbincangan kita pada kali ini iaitu pengucapan awam. Jadi Encik Zulfaizal, okey, mungkin Encik Zulfaizal boleh menceritakan kepada penonton influencer pengalaman-pengalaman ataupun kejayaan Encik Zulfaizal dalam pengucapan awam. Jadi bila kita bercakap mengenai pengalaman pengucapan awam ini, kita lihat kepada skop pertandingan terlebih dahulu. Jadi yang besarnya bagi saya adalah mewakili Labuan lah. Saya pernah mewakili Labuan mengenai dalam pidato beliau dalam tahun 2005 atau 2006 kalau tidak silap. Kemudian ada 2 tahun berturut-turut saya juga turut serta dalam pasukan debat kenegaraan Jabatan Penerangan Labuan. Menarik. Pada tahun 2006 dan 2007 kalau tidak silap saya pernah ikut serta tim Jabatan Penerangan. Dan juga di samping itu pernah juga sebagai pendebat terbaik, pembahas terbaik. Jadi itu antara pengalaman-pengalaman dalam pertandingan. Dan di samping itu, kalau kita bercakap pengucapan awam, saya juga khususnya banyak terlibat dengan latihan-latihan, skill-skill apakah yang perlu pada seorang pengucapan awam. Jadi pengalaman saya bukan sahaja ke pertandingan, tetapi menghadiri latihan-latihan kursus-kursus, khususnya semasa di bawah jabatan beliau ada sukan. Saya selalu atau berkerap juga dihantar mengikuti latihan-latihan pengucapan awam. Kemudian juga ada latihan-latihan yang saya pergi dengan konsultan, dan akhirnya saya juga pernah terlibat dalam facilitator dan sebagainya. Dan jadi inilah antara pengalaman-pengalaman yang mematangkan sedikit dalam pengucapan awam saya. Kalau kita lihat, ada ketikanya mungkin saya pernah bertanding kalah, ada masanya menang. Namun kita dapat lihat daripada pengalaman ini, setiap kali kita buat pertandingan ataupun mengikuti pertandingan, persediaan kita bermacam-macam. Ada masanya kita betul-betul memenuhi persediaan, ada kalanya tidak, ada kalanya kita sendiri tidak memahami secara secara holistik tajuk yang ingin kita bawa. Jadi saya lihat yang paling penting adalah bagaimana kita memahami suatu tajuk. Jadi pengalaman saya sepanjang terlibat dalam pengucapan awam, sama ada dalam bentuk pertandingan ataupun yang bukan bentuk pertandingan, yang paling penting sekali adalah kita menguasai sesuatu tajuk. Jadi bagaimana kita menguasai satu tajuk adalah melalui pembacaan, kemudian adalah melalui pengalaman-pengalaman dan juga penceritaan. Dan kita jangan sekali takut untuk mencuba. Semakin banyak kita semakin banyak kita mengikuti pertandingan, semakin banyak kita berucap, maka semakin bertambahlah skill kita. Practice make perfect. It's right. Okey, betul. Nampaknya banyak kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi oleh Encik Zulfaizal dalam bidang pengucapan awam, dan salah satunya adalah mengikuti pertandingan debat kenegaraan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia pada tahun 2005 ya. 2005-2006 begitu kalau tidak silap. 2005-2006, dan tidak salahlah dan bertepatanlah tetamu yang kita jemput pada hari ini bagi kita berkongsi membincangkan berkenaan pengucapan awam kepada penonton influencer Japan, khususnya anak muda Cik Faizal yang baru meningkat naik, bagaimana untuk develop, membangunkan diri dalam bidang pengucapan awam itu sendiri. Dan saya tertarik dengan satu tokoh kita, iaitu mantan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, iaitu Tan Sri Dr. Utama Dr. Rais Yatim, di mana apabila beliau berucap, dia mempunyai satu wow factor seperti yang Encik Faizal katakan tadi, dan kredibiliti beliau
dalam menyampaikan ucapan itu sangat baik dan sangat bernas. Okey. Cik Zulfaizal, kita beralih kepada pertanyaan yang seterusnya. Ini melibatkan dengan jawatan Cik Zulfaizal sendiri. Dan seperti saya katakan tadi, Cik Zulfaizal merupakan pemimpin muda yang menerajui Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pertanyaan saya adalah, mungkin apa perancangan Majlis Perwakilan Penduduk sebagai pengerusi dalam menjadikan MPP sebagai pemacu kesejahteraan rakyat dan jambatan penghubung di antara kerajaan dan rakyat, terutama dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, Jabatan. Silakan. Okey, jadi kalau kita lihat hari ini sebagai seorang pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk bagi Zon Labuan, kali ini lantikan yang baru ini mungkin sedikit cabarannya berbeza. Jika sebelum ini kalau kita lihat MPP berperanan dalam melaksanakan program-program kemasyarakatan, kita boleh berhimpun, kita boleh adakan program-program yang besar sebagai mengeluarkan program kerajaan. Namun kali ini selepas pandemik COVID-19, kita melihat strategi itu juga telah bertukar. Kita juga melihat perstrukturan baru, bukan sahaja MPP tetapi GPKK juga telah dirombak semula. Sudah pasti kalau kita lihat dalam keadaan ini, bahawa kaedah pelaksanaan program juga mempunyai norma yang baharu. Namun inilah kekangan-kekangan yang perlu kita lihat, yang perlu kita jadikan cabaran. Yang paling penting adalah bekerja sebagai satu pasukan. Hari ini kena faham bahawa Majlis Perwakilan Penduduk adalah sebagai penghubung jambatan di antara rakyat dan juga kerajaan dan juga rakyat. Mana-mana MPP bukanlah pembuat dasar, tetapi adalah menyampaikan dasar-dasar kerajaan agar ianya dapat difahami oleh penduduk. Dan kemudian adalah menjadi penyalur maklumat di antara rakyat dan juga kerajaan. Hari ini inilah elemen yang terpenting buat masa ini, bagaimana kita dapat menyalurkan maklumat-maklumat kedua-dua pihak ini di antara kerajaan dan rakyat, rakyat dan kerajaan, khususnya dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Hari ini kita tahu dan faham ramai kita terjejas, khususnya pada ketika ini, pada PKPB, ya, ramai yang tidak dapat bekerja, khususnya yang bekerja mungkin kerja gaji harian, yang berniaga, peniaga kecil hari ini terjejas teruk disebabkan oleh pandemik ini. Namun kita tidak boleh mengalah, namun kita harus mendepani dan mencari jalan apakah cara-cara yang boleh untuk membantu meringankan sekurang-kurangnya buat masa sekarang. Hari ini kita lihat semua agensi-agensi kerajaan yang ada, khususnya di Perpadan Labuan, penerangan sendiri memainkan peranan melalui info on wheel, menyebarkan maklumat dan informasi. Kita ada Labuan FM, kita ada Barisan Pemerintah, kita ada agensi-agensi lain yang memberikan hemat bantuan, Majlis Agama Islam, termasuk juga NGO. Maka hari ini buktinya adalah kolaborasi ini telah berjaya untuk Labuan. Namun tidak dapat mampu lagi mungkin menyelesaikan sepenuhnya masalah pandemik, tetapi kita mampu untuk mengawal. Dan hari ini peranan daripada Majlis Perwakilan Penduduk pada pandangan kami, pada pandangan saya, pada masa ini apa yang lebih penting adalah kita perlu memakmurwawarkan kepada kerajaan, pada rakyat khususnya, bahawa kerajaan hari ini adalah sebuah kerajaan yang prihatin. Mereka akan cuba membantu sebaik mungkin rakyat Labuan khususnya agar bantuan-bantuan dapat disalurkan. Dan jika ada masalah-masalah yang boleh kita atasi, kita atasi. Dan mungkin kita kena faham bahawa pada ketika ini juga bukan sahaja kita mengalami pandemik COVID-19, tetapi kita dengan berhadapan dengan situasi ekonomi, situasi politik yang tidak menentu. Namun apa yang penting adalah kita mesti bersama dalam memerangi wabak COVID-19. InsyaAllah MPP dan juga beberapa jawatan kuasa lain akan cuba sebaiknya berganding bahu bersama kepimpinan NGO dan lain yang ada di Labuan, dan kita cuba menyampaikan apa juga harapan rakyat kepada kerajaan untuk kita bantu. Dan sudah pasti dalam proses ini ada kekangan-kekangan, ada kelemahan-kelemahan yang berlaku. Namun kita pasti dan percaya setiap kelemahan, kekangan, cabaran ini akan kita atasi satu demi satu oleh barisan pegawai-pegawai kerajaan. Kita sebagai MPP akan menjadi penghubung sebaiknya. Ada maklumat kita sampaikan sama ada daripada kerajaan kepada rakyat ataupun rakyat kepada kerajaan, supaya jurang ketidakdapatan maklumat ini dapat kita atasi. Okey, maksudnya peranan MPP itu dalam membantu kerajaan untuk memasarkan, menyampaikan maklumat kepada masyarakat di wilayah Persekutuan Labuan itu, dan kita berharap dengan
adanya MPP yang diterajui oleh Encik Zulfaizal dapat lagi membantu kerajaan untuk menyampaikan agenda dan dasar kepada rakyat. Okey. Dan Encik Zulfaizal, baru-baru ini pada 25 Oktober 2020 telah berlangsungnya penyerahan pelantikan Barisan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung ataupun JPKK secara atas talian, di mana 27 pengerusi dan setiausaha telah dilantik dalam jawatan kuasa ini. Dan mungkin Encik Zulfaizal ada harapan sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung ini, bagaimana Encik Zulfaizal melihat ataupun harapan Encik Zulfaizal terhadap pembentukan pelantikan jawatan kuasa baru ini? Dipersilakan. Okey, kalau kita pertamanya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua 27 pengurusi ataupun ketua kampung dan juga setiausaha yang telah dilantik, dipilih untuk memimpin JPKK. Kalau dulu MPKK dan ketika ini digelar di JPKK. Dan merupakan satu pembaharuan. Ini adalah kali pertama pelantikan ketua kampung diadakan secara maya, online. Mungkin inilah juga kalau kita lihat setengah ketua-ketua kampung baru pertama kali mengadakan menerima watika online, meeting online. Ini adalah permulaan baru, pembaharuan baru yang ada pada kali ini, iaitu Perbadanan sebagai agensi lead agensi telah meneraju ini, telah memulakan langkah baharu dengan norma baharu, iaitu pelantikan JPKK melalui online ataupun atas talian. Jadi ini merupakan satu pembaharuan dan kita lihat tidak ada masalah, penerimaan yang baik. Yang penting adalah watika, maklumat yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada 27 ketua kampung ataupun pengurusi JPKK. Kemudian langkah seterusnya adalah kita lihat bagaimana peranan-peranan yang akan dapat diambil oleh ketua-ketua kampung, khususnya dalam meringankan beban pandemik COVID-19 ini, kerana kita sudah pasti tidak dapat adakan perjumpaan atau mesyuarat terbuka, mesyuarat secara bersemuka, tetapi hari ini lebih kepada bagaimana penggunaan media sosial, penggunaan WhatsApp misalnya, penggunaan Facebook, penggunaan Zoom, webinar ini supaya perbincangan boleh diadakan. Dan hari ini alhamdulillah, walaupun dalam proses yang amat baru, ketua kampung sudah mula menyalurkan maklumat kepada pihak-pihak berkuasa apakah yang perlu mereka lakukan. Ada setengah-setengah kampung, ketua kampung sudah turun, tetapi dengan patuh pada SOP, agak bagaimana mengesan, membantu masyarakat kampung yang terjejas, terkesan mengenai COVID-19, maka itu adalah permulaan. Jadi untuk kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi untuk menyelesaikan semua masalah oleh ketua kampung, mungkin tidaklah boleh kita letakkan sepenuh beban kepada ketua kampung ataupun MPP. Tetapi saya lihat hari ini kita berikan mereka penghargaan kerana dalam cabaran COVID-19 ini mereka juga mampu untuk melaksanakan tugas bersama-sama. Dan yang paling penting hari ini kita lihat adalah kerjasama daripada semua pihak. Kita tidak boleh sentiasa menuding kepada seseorang, kerana kita harus lihat juga bila kita menuding satu jari, pastinya ada 3-4 jari lagi menuding diri kita sendiri. Hari ini kita sama-sama membantu, kita rungkaikan segala masalah dan bantulah ketua-ketua kampung, bantulah pengurusi-pengurusi MPP Subzon, bantulah kepimpinan komuniti yang ada di setiap kampung agar sama-sama mencari titik persamaan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah, khususnya pada ketika ini yang berkaitan dengan COVID-19. COVID-19 kita tidak nampak, musuh yang gaib, tetapi ianya mampu diatasi kalau kita sama-sama berganding bahu, bekerja sama untuk mencari jalan untuk menghindarkan COVID ini terus menular. InsyaAllah. Yang di mana sini maksudnya tolak apa-apa sentimen. Kita cuba tolak, kita minimumkan apa-apa sentimen. Yang paling penting adalah kita cuba tingkatkan kesepaduan kita, kesepakatan kita untuk memastikan Labuan ini terus maju dan sejahtera. Kerana Labuan ini di mana tempat kita lahir, insya-Allah di bumi Labuan inilah tempat kita disemadikan. Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Peranan dan tanggungjawab Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung yang dilantik baru-baru ini dapat memberikan tanggungjawab yang besar kepada masyarakat di Labuan khususnya, dan berkolaborasi bersama dengan agensi-agensi kerajaan sekaligus berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Baiklah,
saya pernah melihat satu program ataupun satu aktiviti yang dilaksanakan oleh satu agensi ini, di mana MPP sendiri berkolaborasi dengan agensi saya tak silap Jabatan Pembangunan Wanita untuk mengambil kira ataupun mengumpul maklumat ibu tunggal di Labuan, dan ini merupakan salah satu usaha yang baik dilaksanakan oleh MPP itu sendiri dalam membantu agensi kerajaan untuk mencapai golongan sasar yang terpilih. Baiklah Cik Zulfaizal, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Cik Zulfaizal bin Abdul Manan, Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persuan Labuan, kerana sudi berkongsi dengan penonton Influencer Japan berkenaan dengan pada awalnya topik Pengucapan awam, tapi kita selitkan dalam beberapa soalan tadi berkenaan dengan jawatan yang dijawat oleh Encik Zulfaizal, iaitu Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk. Diharap dengan pelantikan baru ini yang diterajui oleh Encik Zulfaizal dapat membantu kerajaan khususnya menyampaikan dan memasarkan maklumat kerajaan kepada masyarakat. Begitulah tadi perbincangan dan perkongsian berkenaan dengan topik pengucapan awam bersama Encik Zulfaizal bin Abdul Manan, Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Labuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Zulfaizal kerana sudi bersama kita pada hari ini. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Encik Zulfaizal kepada penonton Influencer Japan. Okey, terima kasih sebagai penutup kepada kita punya sesi Influencer Japan pada kali ini. Saya secara peribadi mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jabatan Penerangan Labuan yang kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam program Influencer Japan ini. Dan bukan sahaja dalam program ini, sebenarnya kita kolaborasi antara MPP dan pimpinan masyarakat lain bersama Jabatan Penerangan Labuan sebelum ini amat baik. Setiap program-program kita terlibat sama. Jadi saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada Jabatan Penerangan kerana sentiasa bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin komuniti dalam kita memasarkan maklumat-maklumat berkaitan kerajaan agar ia sampai ke peringkat golongan. Dan di kesempatan ini juga saya ingin merakapkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua barisan hadapan yang khususnya yang ada di Labuan yang telah bertungkus lumus untuk memastikan wabak COVID-19 ini dapat dihentikan. Mereka bertugas siang dan malam, tidak kira hujan dan panas, dalam kekangan-kekangan lain, meninggalkan keluarga dan juga menggadaikan, memberikan risiko terhadap diri sendiri. Namun oleh kerana sayangnya, amanahnya terhadap bumi Labuan yang bertuah ini, mereka bekerja bersungguh-sungguh demi memastikan wabak ini dapat diselesaikan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih bagi pihak MPP dan juga masyarakat Labuan. Khususnya saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga ke semua barisan hadapan. Semoga apa yang anda curahkan itu mendapat ganjaran yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kita benteras wabak COVID-19. Malaysia prihatin, Labuan prihatin, Labuan di hatiku. Terima kasih. Wow. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zulfaizal di atas kata-kata akhir tadi. Bantulah frontliners kita yang berhujan berpanas menyelesaikan masalah pandemik COVID-19 di negara kita. Jadi kita harap dengan saranan ataupun harapan daripada Cik Zulfaizal tadi, bersama-sama kita membantu kerajaan dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sekali lagi jangan lupa layari dan like laman sosial kami Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan di Facebook, Instagram dan Twitter. Dan juga jangan lupa subscribe laman YouTube kami Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan untuk mendapatkan maklumat terkini khas untuk anda. Moga kita bertemu di lain edisi dalam Influencer Japan dengan topik-topik yang menarik. Assalamualaikum dan salam mesra. Saya hos anda, Rosimizal Nordin, dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya petik kata-kata sastrawan Indonesia Buya Hamka, seorang ulama tersohor Nusantara. Jangan takut jatuh, kerana orang yang takut jatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat.
Jangan takut gagal, kerana hanya orang yang tidak pernah melangkah takut akan gagal. Dan kita hari ini untuk berjaya, jangan takut untuk memulakan langkah, kerana hendak sampai ke destinasi tujuan, ia bermula dengan langkahan yang pertama. Ayo kita bersama hari ini, kita tekadkan semangat, kita kuatkan keazaman untuk sama-sama kita memulakan langkahan yang pertama dengan penuh kebaikan. Kerana dengan niat yang baik, pastinya tujuan akhirnya akan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.